Jadi saya nak tujukan satu soalan lagi serta rumusan terus kepada Imam Muda Ashraf. Bagaimana kita nak didik generasi era baru ini? Ustaz, dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kita ada tentera kita pada malam ni. Kita ni boleh niaga, boleh jalan, boleh shopping, boleh family day, sebab tentera jaga sempadan lah. Tak ada diorang ni kita tak enjoy. Macam kita banyak takaful lah. Kita banyak takaful ni sebab apa? Sebab time-time kita tengah sakit, kita boleh cover balik. Ini orang-orang dia. Jadi malam ni tuan-tuan, kita nak cerita tentang semangat, nak bagi semangat. Semangat ni, ada orang dia tak payah ceramah panjang-panjang, tetapi dia ada tragedi hidup. Tragedi hidup dia menjadikan dia makin bersemangat, seronok mempertahankan negara. Macam-macam sejarah berlaku. Orang tua-tua dulu semangat tentang kemerdekaan sebab tragedi hidup dia. Tapi mungkin kita hari ni anak muda ada dalam TikTok, orang temu tanya dekat tepi shopping komplek, Tunku Abdul Rahman pun dia tak kenal. Dahsyat tak dahsyat? Tunku Abdul Rahman tak kenal. Tak kenal orang lain tak apa lagi. Tapi tu tokoh, orang yang ada jasa. Agama ni ajak terima kasih. Agama kita ajak kenang budi. Tu yang dia ajar kita doa, Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampun dosa kami, dosa orang terdahulu lebih awal beriman daripada kami. Jangan bagi ada perasaan dalam hati kami, perasaan yang tak baik. Jadi tuan-tuan, malam ni cerita tentang semangat lah. Cerita tentang nak pupuk semangat. Saya bila cerita, saya ada kedai dekat Patani, contoh Patani. Ada 3 wilayah yang terkenal lah. Ni orang tentera dia tahu sempadan. Patani, Yala, Naratiwat. Saya ingat saya buka kedai baju Melayu. Kebetulan tahun lepas baru-baru ni raya, diorang bincang dengan kita. Dia kata, Ustaz, hampir 2,000 anak muda kumpul dekat Masjid Kerisik. Kami pakai baju Melayu. Kami tanya, kenapa pakai baju Melayu? Dia kata penting juga untuk jaga budaya. Bahasa kami dulu bahasa Jawi. Penyampaian agama dari sudut bahasanya guna bahasa Melayu. Tapi bila kita dah kembali kepada sekolah nasional, anak-anak tak faham bahasa Melayu, susah nak sampaikan pengajian agama. Maksudnya ada benda kena jaga tuan-tuan. Budaya, agama tak buang budaya. Tuan-tuan, bahasa, agama tak buang bahasa. Kita, negara kita tak baca Sulalatus Salatin. Tun Sri Lanang tak baca. England masih lagi baca William Shakespeare, walaupun di sekolah-sekolah. Kita dah buang bahasa kita sikit-sikit, sayang, rugi. Budaya dah hilang. Semua benda tu penting untuk pupuk serba sedikit. Alhamdulillah, berkat daripada Allah SWT, agama kita ada roh jihad. Saya bila masuk bulan kemerdekaan, orang selalu sebut tentang kita dijajah hampir 4 dekad. Tapi saya rasa kita bukan dijajah, tetapi ada benda yang berlaku. Tuan-tuan kalau tengok di Amerika Syarikat, tuan-tuan tengok cerita Christopher Columbus. Hilang dah identiti Red Indian yang kita duk sebut Red Indian tu. Muka tak sama, tak ada jadi pemerintah mereka di kalangan orang-orang Red Indian. Kita tak tengok budaya mereka, pakaian mereka. Tapi hampir total semua budayanya datang daripada barat. Orang putih jadi pemimpin, rakyatnya, bahasanya orang putih. Mereka duduk masuk jajah negara sebelah sana, semua berubah. Berubah semua, tidak ada identiti. Tuan-tuan teringat kepada James Cook dekat Sydney, Australia. Orang panggil Aborigin, kat 8 juta hingga 20 juta masuk. Masuk duduk dekat Australia. Mana penduduk asal Australia? Kita pergi Australia, ceramah kat student-student, dia orang pergi cerita, Ustaz, tahun 2000 baru orang penduduk asal dikenali sebagai manusia. Sebelum tu dikenali penduduk asal sebagai haiwan liar. Hari ini mereka dapat hak mereka. Tu pun tak nampak dah Australia punya identiti. Pelik dan ajaibnya tuan-tuan. Pelik dan ajaib. Ada 17,000, hampir 20,000 kepulauan tanah Melayu kita ini. Duduk di sini. Setelah daripada kita cerita tentang perang salib dan sebagainya, arahan daripada Spanyol pergi bahagi blok Portugis ke sini, Spanyol ke sini. Cerita tentang mereka turun ke Latin, turun ke gua daripadanya ceritanya apa, Portugal masuk 1511, cerita tentang Abu Alfonso di Albuquerque. Albuquerque tu. 1641 dengan Belandanya, masuk British yang asalnya nak buat bisnes. Kita dengar perjanjian Pangkor dan macam-macam. Tuan-tuan dengar beratus tahun.
Tapi hari ini tuan-tuan tengok baju kita sama, agama kita sama, pakaian kita sama, bahasa kita sama. Tak berubah. Bermaksud bukan 400 tahun, bukan 500 tahun kita dijajah. Bermaksud 500 tahun kita berjihad mempertahankan agama kita. Itu sebenarnya. Tuan-tuan, anak-anak muda tak kenal Dol Said, tak kenal namanya Abu Hassan Munas, Tok Janggut. Orang cerita, betul tak betul, ni sumber sekunder lah. Letak kepala dekat bawah, lepas kena bunuh, kaki letak ke atas, usung daripada Pasir Putih sampai ke Kota Baru. Tunjuk kalau lawan orang putih, inilah jadi dia. Ini pemberontak. Bahasa kita guna bahasa tu waktu kat sekolah. Kita cerita tentang Abdul Rahman Limbong. Kita cerita dia minta tuntutan tanah milik Allah. Kita duduk sekolah ni, mengaji sekolah ni, ustaz tahulah. Kita pun cakap, takkan Abdul Rahman Limbong tak mengaji tentang undang-undang? Semua tanah milik Allah habis ya? Cek-cek balik background dia. Ini buku sejarah. Zaman saya belajar dulu, saya ingat ramai kita belajar buku sejarah. Abdul Rahman Limbong ni pertahankan tanah. Tanah hak milik Allah. Teroka dapat. Kita rasa macam tak kena, takkan senang macam tu je. Cek-cek background. Dia ada background undang-undang selain daripada seorang ulama. Bila cek-cek balik, rupanya yang dituntut itu adalah tanah wakaf. Tapi bahasa kita dulu sebut kepada dia, letak atas lori, diusung di seluruh Terengganu, dibawa, tunjuk kat semua orang. Ini adalah pengkhianat. Ini bahasa orang dulu. Sejarah. Kita kena cerita benda ini. Kita dah cerita macam mana Raja Abdullah dekat Pulau Sesilis, jenazah ada sebahagian nak dibawa pulang, tak dibenarkan. Ada sampai Singapura saja tak dibenarkan bawa pulang. Kita cerita tentang banyak lagi tokoh-tokoh. Mat Kilau jangan cerita. Ni semua tengok filem dah. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku dekat tanah Melayu, kita di 400-500 tahun berjihad, ada rohnya, alhamdulillah. Kita tak mau hilang roh ini. Roh semangat mempertahankan negara, tak nak hilang. Walaupun ayat hadis, hubbul watan minal iman, hadis itu dhaif, tetapi ramai ulama menyebut tentang maksudnya benar. Kita tengok macam mana dulu sampai ada resolusi ulama-ulama bergabung. Contohnya di Indonesia ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita ada Kiai Haji Hashim Ash'ari. Sampai ada tentang fatwa resolusi jihad. Siapa-siapa yang duduk satu tempat yang mana keluasan kawasan tersebut tak sampai perlu untuk qasar salat, fardu ain untuk berjihad. Zaman dulu punya fatwa. Zaman dulu. Kita baca balik sejarah, ui dahsyat orang dulu. Mereka ini mati, kita tak boleh sebut mati pejuang biasa kemerdekaan. Kita sebut mereka ini syuhada. Tuan-tuan tengok apa berlaku dekat negara Arab. Ustaz tahulah. Daripada negara Arab dulu, Turki kalah First World War, Perang Dunia Pertama. Kita semua bawah kerajaan dulu Turki Osmaniyah. Kalau tuan-tuan baca macam mana dekat apa berlaku di Libya. Ni Libya tengah teruk. Libya sampai kepada orang Itali. Bila dah habis kalah, orang negara Arab dibedak-bedak. Orang putih bedak-bedak sebuah sikit. Inggris ambil lah Palestin, ambil lah Jordan. Ambil. France ambil lah Algeria, France ambil lah Tunisia. Ambil, bedak seorang sikit. Ni Libya bagi kat Itali, bagi seorang sikit. Kita dulu sama. Satu akidah yang sama, satu khalifah yang sama. Tapi dibedak-bedakkan jadi kecil. Dengan kecil itulah tak mampu nak lawan Israel yang kecil hari ini. Tak boleh, tak ada kekuatan. Alhamdulillah, tu yang saya sebut. Kat 20,000 kepulauan Melayu kita ini ada ratusan kesultanan Melayu. Alhamdulillah, kita boleh duduk sekali. Tak adalah terpesah terlalu jauh. Adalah cerita fi amanillah tentang Manila di Filipina, kerajaan Sulu, macam-macam lah. Tapi kalau kita sebut ini, alhamdulillah. Dan tuan-tuan boleh tengok macam mana kita duduk, orang kita pertahankan, dan kita kena bawa cerita ini, kena sebut banyak kali betapa kita menjaganya begitu baik. Tuan-tuan tengok macam mana orang kalau kita pergi melancong ke Aceh, kita pergi Bandar Aceh contohnya, ataupun pergi melancong ke Jawa. Daripada Aceh, Pasai, Samudera, Demak, daripada Banten, daripada Jepara, Gresik, daripada apa lagi, sampai ke Kota Maluku, hujung sana. Semua pakat cerita tentang macam mana Melaka jatuh. Macam mana kami serang Melaka. Kita pun kata kita kena serang. Waktu tu bukan kena serang. Sebenarnya nak membebaskan kita daripada Portugis. Kembali kepada kerajaan Ayubiyah ataupun kerajaan Mamluk. Ini sejarah dulu. Panjang. Macam mana Pati Yunus, orang panggil Pati Unus, berjuang, mati syahid. Sampai pada hari ini. Kerana nak bagi tuan-tuan dan hari ini kita semua dapat rasa kedamaian. InsyaAllah kita bawa naratif ini. Saya ingat kena bawa naratif. Kena bawa. Nak sekarang kena propaganda. No?
Pilihan raya pun tuan-tuan, contoh pilihan raya. Pilihan raya pun propaganda, berapa juta habis banyak influencer. Propaganda. Nak bentuk tentang hubbul watan, cinta negara, kena ada propaganda. Kena ada. Macam mana kita nak cakap? Saya ingat dulu bila mana orang cerita tentang satu asar. Asar ni bukan hadis. Asar ni kata-kata. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat dia punya agama dia akan ikut kepada pemerintah. Dulu punya istilah. Ini bukan hadis. Sebab orang tengok Yunani kuno, rakyat dia pun akan ikut sembah dengan dewa-dewa. Tengok tentang Rom, bila raja dia tukar kepada Kristian, rakyat dia pun ikut tukar kepada Kristian. Parsi, raja dia sembah kepada Majusi, rakyat dia pun sembah pada Majusi. Orang tengok pula zaman Walid bin Hisham ni dia suka kepada wanita, maka waktu itu semua rakyat akan sembang tentang siapa nak kahwin. Cerita tentang Sulaiman Abdul Malik bincang binaan. Rakyat pun bincang binaan. Cerita tentang Hajjaj As-Saqafi akan tangkap orang zalim. Orang pun tanya, esok siapa kena tangkap, esok siapa kena bunuh. Mai Umar Abdul Aziz Saleh, rakyat pun cerita tentang berapa banyak nak hafal Quran, berapa banyak Quran yang nak dibaca. Lekatlah satu kalimah, manusia, rakyat, penduduk akan terikut dengan agama pemerintah. Tapi itu bukan hadis. Saya nak sebut hari ini ada ulama Salman Audah. Contoh, dia kupas isu ni. Dia kata, hari ini dah tukar dah perkataan tu. An-nas ala dini mulukihim, dah tukar an-nas ala dini i'lamihim. Dia kata apa? Rakyat, manusia akan mengikut agama medianya. Dia sebut agama media dia. Hari ini kita tak bincang dah siapa apa. Hari ini kita bincang apa cerita viral hari ini, contohlah kan. Masa apa hari ini pun kena. Betul? Naratif bawa kata kedai itu sedap, berebut kedai itu sedap. Pipi makan tak sedap, marah. Sebab apa? Berjaya tak? Berjaya. Berjaya bentuk pupuk minda. Ini kata namanya kena ada i'lam yang betul. Kena ada sumber yang betul. Maka kita pun hari ini, kita harap apa yang ada pada hari ini kita gunakan sebaik mungkin insya-Allah untuk jalan mendekatkan kita kepada kecintaan kepada negara kita. Tak kiralah nak guna TikTok ke nak guna apa ke Ustaz, asalkan sampai dapat capai untuk anak-anak muda ni untuk taat, untuk seronok duduk dalam sebuah negara yang merdeka dan dapat rasa cinta kepada negara. Tak ada benda lain lah, melain sama ada dengan pemerintah ke ataupun kita sendiri dekat rumah ke, kita nak pupuk. InsyaAllah kita nak semangat ni tuan-tuan ada kekal. Roh jihad tak boleh hilang, tak boleh cabut. Berkah roh jihad tak boleh hilang. Dia kena ada dalam jiwa kita. Walaupun kita ini tak suruh berperang hari ini, kita nak aman damai. Kita pun tak mau nak bergaduh-bergaduh. Siapa kata kita suka bergaduh? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Quran kata, diwajibkan bagi kamu perang ketika itu walaupun kamu tidak menyukainya. Maksudnya Islam tak suka perang, tapi ada ketikanya terpaksa. Itu zaman-zaman dulu punya cerita. Tapi hari ini kita nak aman damai dan tenteram, nak elok-elok. Tapi semangat cinta negara itu tetap tak boleh putus bagi semua orang yang ada pada hari ini. InsyaAllah semoga kita semua dapat kekuatan. Wallahu a'lam bishawab.